pekerjaan anggota. Kita sekarang dalam memahamkan rukun-rukun sembahyang. Bila kita mendirikan apa ibadat kita mesti tahu dulu syarat rukun. Syarat tu perkakas yang berterusan. Jadi syarat sahnya sembahyang ada 10. Itu surat 24, iaitu tutup aurat, teruslah dari awal sampai akhir. Ada kiblat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, dari awal sampai akhir. Tapi bila kata rukun, apa saja yang dinamakan rukun, dia tidak tetap. Kalau syarat, dia berterusan dari awal sampai akhir. Rukun tak tetap. Jadi sekarang sembahyang ni ada terbagi 3. Rukun kerja lidah. Kerja lidah rubah-rubah. Fatihah, rokok tak ada kerja lidah, iktidal tak ada kerja lidah. Ni kerja anggota. Jadi bila rukun dia berubah, tak berterusan. Tapi kalau syarat dia berterusan. Baik, malam ni kita sambung rukun fi'li ada 6, yakni pekerjaan anggota. Ini anggota kita saja bekerja. Tidak ada rukun pembacaan, melainkan masa berdiri Fatihah dan duduk tahiyat akhir tahiyat. 2 rokok, iktidal, sujud, duduk bersujud, ini perbuatan saja. Tidak ada bacaan. Jadi berdiri betul bagi yang kuasa. Ini rukun tau. Sebab saya dah banyak kali cakap lah, kalau kita lagi boleh berdiri, janganlah sembahyang duduk kursi. Duduk kursi untuk sujud. Untuk sujud tak boleh. Kaki tak boleh bengkok. Tapi berdiri boleh, berjalan boleh. Janganlah terus duduk kursi. Tak sah. Tak sah. Pasal rukun sembahyang berdiri. Cuma berdiri mesti betul, tegak. Jangan berdiri bongkok. Jangan berdiri bongkok. Isteri Nabi Zainab, dia sembahyang, dia bawa tali dia. Pasal nak berdiri, bawa tali, gang tali. Boleh. Jadi dengan apa cara awak mesti berdiri, dengan awak sadar dinding, dengan awak pegang meja, dengan apalah. Kecuali awak diri tu nak jatuh, itu baru boleh duduk. Selagi boleh berdiri, tak sah sembahyang terus duduk. Tak sah. Ini akan datang kalau kita tak boleh cakap. Kita dah berumur, sembahyang dah tak boleh sujud kat bawah. Selagi boleh sujud, mesti sujud. Tapi kaki saya tak boleh bengkok, awak boleh luruskan. Ada orang sembahyang ni dia kaki dia tak boleh bengkok, tapi sebelah boleh. Dia lurus. Sujud lurus, duduk lurus, boleh. Selagi boleh mesti buat. Tapi kalau dah dua-dua kaki pula tak boleh bengkok, macam mana? Itu dah biar lain. Kalau duduk kursi ni pakai sujud atas meja. Jangan tergantunglah kita sujud. Jadi seberapa boleh lah. Sebab apa? Saya kira dulu mesti tak ada kursi lah. Jadi sekarang dah akhir zaman ni keren lah. Kursi berdiri. Jadi dia ni tengok, dia ni pakai kursi, dia pun pakai kursi. Padahal berjalan boleh, duduk bawah boleh. Tapi sembahyang duduk kursi. Jangan ikut orang. Ini ibadah kita kepada Allah. Menurut firman Allah, hadis Nabi, awalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Idza saluhat kubilat sa'ir amali wa idza fasadat ruddat sa'ir amali. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal disoal besok di akhirat pada hari kiamat, mula-mula apa yang Allah tanya? Sembahyang, as-salat. Kalau baik sembahyangnya, semua amal diterima. Kalau sembahyang dia dah salah, semua amal.
dah dengar balik saya ingat saya dah terangkan. Pasal orang pakai pampers lah, pasal orang nak pergi seberang tambak lah, dah tak dapat waktu asal. Dia mesti secara isyarat. Itu dipanggil hormatkan waktu. Kosong waktu tak boleh. Jadi itulah dikatakan kita berdiri betul lah. Ini satu rukun semayang. Berdiri itu rukun. Kedua, rokok. Ini semua perbuatan. Rokok ni membungkukkan badan sampai separuh. Yang afdal kiranya ditaruh papan atas kepala sampai ke punggung rata. Itu yang afdal. Tapi tak boleh kita rokok sikit dah sakit pinggang. Mana dulu ni semayangnya senang. Kalau dah memang tak boleh, bagian awak jangan tak boleh pun awak nak buat sampai ke retak bertuk ke tulang apa, jangan. Allah beri keringanan dari segi perbuatan. Kita boleh berdiri dengan apa cara? Tak boleh berdiri mabuk. Rokok, paruh badan bongkok, kepala, bau, pinggang, punggung rata. Tak boleh. Ini boleh. Mana yang boleh? Tapi kalau boleh, kita ambil ringan, bayang kasar. Rokok membungkukkan badan hingga separuh. Ini yang Nabi lihat masa Mi'raj. Malaikat rokok. Malaikat rokok tu, masa Allah jadikan malaikat tu suruh rokok sampai hari kiamat. Rokok tak lama. Pasal kita ni buat ibadat ni, cakap kita lah yang Allah tak ada berat lah. Apa ada malaikat Darul Baitul Makmur dan naik tingkatan 7, tak ada langit, ada bertempat nama Baitul Makmur. Baitul Makmur tu setiap hari 70,000 malaikat masuk beribadah kepada Allah. Apa dia bilang kita punya ibadah? Siapa awak berapa saja malaikat beribadah dan itu. Langit pertama punya malaikat dengan langit kedua 2 kali ganda dari langit pertama. Langit yang ketiga 2 kali ganda dari langit yang kedua. Langit yang keempat 2 kali ganda dari langit yang ketiga. Terus seterusnya. Malaikat Allah punya ibadah dan cukup. Rokok terus sampai hari kiamat. Seorang wali Allah nama Awisil Qarni. Awisil Qarni ni terkenal di langit, tapi tak kenal orang dunia, tak kenal dia. Nabi kenal dia. Dia dalam golongan tabi'in. Tabi'in ni dia tak jumpa Nabi. Dia hanya jumpa sahabat. Jadi Nabi pesan dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Dua sahabat dia Nabi pesan, kalau kau jumpa Awisil Qarni, letaklah doa dia. Sebab dia doa, buka langit dia buka. Macam mana orangnya? Orangnya dagu dia dengan dada ni macam melekat. Tak ikat diri. Seperti itu dia dah macam mata tengkuk dalam dia. Dia dari negeri Yaman. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar tunggu 10 tahun bersejarah. Ada tak yang dari negeri Yaman yang dia punya perwatakan ini dah saya cacat dah. Kali satu masa jumpa, nanti dah pilihan. Nanti suruh minta doa ni. Orang panggil dia Uwisil Qarni. Dia tanya kafilah ketua rombongan, ada tak orang yang ini kata ketua rombongan ni, pada Sayyidina Umar jadi khalifah. Lepas Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Tak lama Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar. Diam Sayyidina Umar jadi khalifah. Kata ketua rombongan, saya tak agak tuan khalifah nak jumpa orang ni. Dia ni tak campur orang.
Duduk sakit. Tak agak Tuan Khalifah nak jumpa dia. Satu helai baju ni tak pernah salib. Macam jadi nak jumpa juga. Bila jumpa saya Umar masih hanya 2 tahun tunggu kat persimpangan. Ada tak dari Yaman? Dari mana? Dari Yaman. Dari lain tak bertanya. Yaman saja tanya. Ada tak orang gini. Jadi bila dah ada, tak nak lepas. Saya nak jumpa. Kali jumpa, tanya siapa nama. Dia tak nak sebut nama dia. Saya adalah hamba Allah. Bagaimana keadaan tuan ni takut kepada Allah? Ni dialog saya Umar dengan Uisi Qarni. Kata Uisi Qarni, saya takutkan Allah. Saya rasa macam saya punya dosa ni sudah bunuh manusia dari timur sampai ke barat. Saya rasa perasaan takut kepada Allah, bukan satu manusia. Dan timur sampai ke barat manusia dia dah bunuh. Wah, takut kepada Allah. Subhanallah. Bila saya Umar banyak nak bertanya, dia cakap sayang sekali orang yang kenal akan Allah lagi nak macam beramah pada yang lain. Orang yang kenal Allah dia akan direct kepada Allah je. Baiklah. Jadi Zainal Umar kata macam mana kedudukan dia punya hidup. Katanya saya gembala kambing ni saya dapat upah. Satu saya bagi 3. Satu untuk saya. Satu saya bayar hutang. Ibarat saya ni berhutang. Satu lagi saya baki sedekah. Tak simpan. Malam-malam doa, ya Allah, kalau ada harta kau yang tak makan aku tak simpan. Tak ada simpan apa betul. Jadi bila saya Umar nak kasih dia duit dinar, dia kata nak buat apa? Ada orang-orang yang macam ni lain dari saya. Orang terdidik pandai kata dia ni ada sikit short lah. Nak buat apa dia kata? Mana ada manusia yang normal cakap begitu? Ni wali-wali tau. Orang tak pandang pula. Kita kalau tak silap saya ada belajar dalam akhlak dalam Islam, buku akhlak dalam Islam tu. Saya dah tamat dulu. Kita belajar Radiyah, Mardiyah, Kamil. Orang yang ada nafsu macam ni. Dia dunia ni tak ada apa-apa lagi. Dia hidup simple itu je. Tak ada kita. Kita kejar dunia dia nak gerak. Macam orang kejar bulan, kita ditangkap kaki Allah. Susah di dunia. Dapat suka, tak dapat suka. Dia orang yang darjat tinggi di sisi Allah, dia punya hati ni dunia tak menggembirakan dia. Jadi itulah dikatakan bila saya Umar nak pergi duit, dia kata nak buat apa? Saya punya baju ni satu helai bila nak koyak. Alamak, dia nak buat apa dia? Bagi saya satu helai bila nak koyak, tak ada lagi. Itu kata Khalid kata satu rombongan tak mungkin Khalifah nak jumpa orang macam ni. Dia tak pun jaga dengan manusia. Dia duduk dengan kambing dia berzikir, tafakur, ingat Allah. Ini terkenal di langit, tak terkenal di bumi. Bila Zainal Umar dengar macam itu, Zainal Umar campak tongkatnya. Alangkah baik kalau Umar tidak dilahirkan ke bumi. Zainal Umar pesal ke bumi. Pasal Umar mempunyai 2 helai baju. Ya Allah, jealous pula dua baju. Kita cela nak lebih baju. Yang selai ni dia 2 helai besar. Habis kalau usia kami ni 1 helai, Umar nak 1/2 helai baru menang. Ikut orang macam ni. Diorang punya hati belum kedekatan ini kepada Allah sendiri. Tak ada apa-apa lagi. Tak macam kita ni banyak hati kita yang masuk. Subhanallah, itulah dikatakan kalau boleh lah kita contoh, kita ikut. Kalau tak 100% pun berapa yang kita dapat. Yang kita sudah dengar, tak silap saya minggu lalu
yang malaikat turun tu melalui. Tapi dengan syarat bila dikatakan innal ladzina qalu rabbunallah, Tuhan saya Allah, kita mesti ada 4 tu. Mesti ada 4 baru awak diiktiraf mengatakan Allah tu Tuhan. Apa dia? Pertama, kenal. Kenal Allah. Jangan bertuhankan Allah tak kenal siapa yang nama dia Allah. Kedua, tauhidkan Allah. Betul tauhid, apa yang ada pada Allah tak boleh ada pada yang lain dari Allah. Orang dulu banyak buat syirik. Padahal dia belajar tauhid, belajar sifat 20, hafal wujud kita bakar, tapi tak faham. Itulah yang saya dah terangkan penyapu lidi tu, dia punya etikat. Taruh belakang pintu, jaga rumah. Taruh bawah buaya, jaga budak. Kalau hari 6, hari Minggu cacat, bawang lada, tahan hujan. Jadi penyapu lidi tu ada kuasa. Penyapu lidi tak salah. Yang salah etikat. Awak mandi pun tak salah. Dengan limau ke, bunga ke, air teh ke, air kopi, apalah awak nak mandi, seperti awak lah. Tak salah. Yang salah etikat. Etikat jaga baik-baik. Satu rumah awak nak taruh penyapu lidi ni, kepala dia ke bawah, ujung dia ke atas. Seperti orang dulu lah, kalau belakang pintu tu taruh macam tu, bukan taruh begini, taruh balik. Satu rumah awak taruh. Paling banyak orang tanya, banyaknya penyapu lidi keliling yang besar. Tak ada. Penyapu lidi ni kan dah antik sekarang ni. Saya suka buat perhiasan ni, taruh kat dinding. Paling banyak orang kata kesian ni, muda lagi. Tapi satu batang penyapu lidi jadi syirik. Mempercayai apa yang ada pada Allah ada pada makhluk. Semua ni makhluk. Selain dari Allah, alam adalah makhluk. Tak ada kuasa jaga etikat itu. Syirik mati kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Ini yang kita takut. Jadi orang yang bertuhankan Allah, pertama dia kenal, kedua dia tauhidkan Allah, ketiga dia sujud kepada Allah, keempat taat perintah Allah. Baru awak diiktiraf mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian cuma istiqamah saja ibadah kita. Itu aja. Lain dari malaikat turun, ayat disambung lagi. Surah Fussilat ayat 30, 31 Allah sambung lagi. Allah nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan jadi penolong, penjaga hidup dunia dan akhirat. Orang yang ada sifat. Subhanallah. Istiqamahlah kita punya ibadah, sudah tauhid kepada Allah. Kemudian apa yang dia minta, apa yang dia hendak, besok di akhirat Allah akan beri. Subhanallah. Jadi kurang-kurang kita dapat macam itu, jadilah nak macam Uwaisul Qarni macam itu khusus untuk orang-orang macam itu. Dia lain dari yang lain. Jadi itulah dikatakan Sayyidina Umar pun kesal akan dirinya tidak sezuhud Uwaisul Qarni. Kita baju dah tak terkira. Cuma nak raya ni apa yang ada, yang baru-baru dan cantik-cantik pakai segala. Jangan sedih pula tak upah baju. Dan sekarang dah tak upah, orang tua dah tak nak ambil upah lagi. Nanti raya tak ada baju baru. Tak perlu. Raya baju baru ke baju lama yang kita nak, bila hari raya tu Allah terima kita punya amal ibadah. Itu yang paling besar. Jadi ini hati itu masing-masing. Mungkin kalau masih awak punya iman tak begitu kuat, pasal awak punya umur tak berapa banyak lah. Maknanya muda lagi lah. Orang muda ni ibadah belum banyak macam orang tua. Orang muda dia semayang, tahulah baru 30 tahun. Bayar berapa tahun ni? Banyak 15 tahun, paling banyak 20 tahun. Tapi orang yang sudah umur 80 tahun, mungkin beribadat 40 tahun, memang tidak lain. Sebab orang itu hari raya tak kisah sangat.
tak ajar orang muda mesti nak beli baju baru, mesti nak bergaya hari raya. Dia punya hati dekat situ. Okey, tak ada salah, tapi eloklah kalau dapat ini semua perkara kita kurangkan. Ini dunia. Kita dah besok di akhirat kita dapat kedudukan yang tinggi, insya-Allah. Itu yang kita buat. Jadi itulah dikatakan tadi pokok. Jadi Ausil Qarni ni, kita nak cerita Ausil Qarni ni, dia kalau kata malam ni dia rokok, dari Isyak sampai subuh dia rokok, tak bangun-bangun. Lihat orang-orang ni rokok macam tu, tak ngantuk ke, tak penat ke. Ini special. Allah beri maunah kepada orang-orang itu. Itulah orang yang hafal Quran, orang yang khatamkan Quran dalam semayang witir 1 rakaat. Sayyidina Utsman dan juga Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Semayang witir khatam tau. Khatam. Apa yang khatam? Quran. Macam tu. Kita 1 bulan Ramadan tak khatam. Umur dah nak khatam pun tak khatam. Bukan lain. Jadi itu special lah, Allah beri dia pertolongan. Macam dia boleh 30 juzuk baca dalam 1 rakaat. Kita ni besok malam nak bagi Yasin 3 kali. Mula-mula suara sikit bagus, tak? Kadang-kadang ada lagu juga sikit. Kedua lagu dari dah. Nombor 3 suara pun ni lah. Rasa kita 3 kali ni pun rasa berat. Itu kita lah. Ada orang yang kata Quran macam mana? Bagi berat 30 juzuk, 6,666 ayat. Kita 83 Yasin kalikan 3. Tahu berapa? Tak sampai 300. Tak sampai. Tak sampai 300 ni 6,666 ayat. Jadi inilah satu makna, satu pertolongan Allah. Allah bila tolong seorang tu memang kita fikir macam luar biasa. Macam bulan Ramadan, kita Allah Ta'ala tolong dengan lapar, boleh pergi bazar lagi. Selera Ramadan ni, itu Ramadan. Macam-macam dikaitkan Ramadan ni lah, bazar Ramadan, selera Ramadan, satu Ramadan dah lagi. Kalau lapar kan, boleh pergi gelam, pulang balik. Boleh kemas stok, lapar. Boleh masak, boleh bangun malam, sahur, boleh terawih. Tak ke tu satu kekuatan yang luar biasa. Hari biasa tak dapat tu. Biasa ni bayang Isyak, tadi Aisyah dia dah rasa panjang. Tapi Ramadan terawih tu okey. Satu makna tolongan dari Allah. Hati dah minta kepada Allah kekuatan. Kalau boleh memanglah jangan tinggalkan semayang terawih. Satu. Kedua, itu doa yang saya dah kata muka surat 72. Mula orang terawih kita bacalah doa tu. Dalam kitab doa muka surat 72. Mula orang terawih bacalah sampai habis terawih. InsyaAllah kabul. Tapi tiap-tiap doa tu saya dah terangkan kalau tak silap saya minggu lalu. Kan? Tiap-tiap doa tu sebelum baca, doa tu baca maknanya dulu. Jadi awak tahu apa yang awak tak. Ni pakai baca doa saja tak sampai kita minta, tak boleh lah. Apa yang kita baca ni kita nak tahu apa yang kita minta. Jadi itulah dikatakan rokok tadi. Jadi rokok ni perbuatan dulu. Ini termasuk rukun panjang. Awak nak rokok berapa lama suka awak? Awak nak rokok, buka baca tasbih, awak baca Yasin. Okey. Dalam rokok baca Yasin sampai habis. Misal katalah, misal cakap saja nak baca Yasin, misalnya ya Allah Subhanallah, ada Subhanallah ni pun sampai kalah kamu. Jadi kalau boleh rokok ini
rukun semayang mesti rokok beserta tamak nina. Tamak nina kata berhenti dari gerak, itu yang wajib. Tapi dia termasuk rukun panjang. Mana awak nak rokok berapa panjang suka hati awak. Tapi elok rokok sujud sikit kata orang lebih lah. Lama sikit. Walaupun awak nak baca Allahu Akbar, subhanallah azim, ya baris, subhanallah azim, ya baris, subhanallah azim, ya bihamdi. Diam, tapi kita dalam rokok. Jadi kalau tak, dalam kitab doa tu ada dia punya doa. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu raka'at laka sam'i wa basari wa murhi wa dami wa mastaqallat bihi billahi rabbil alamin. Kalau tak lah kita nak punya janganlah nak hafal pula tadi. Ya Tuhanku, aku rokok ni untuk kau, dan aku serahkan diri aku kepada kau. Aku rokok ni, aku punya pendengaran, penglihatan, akal. Apa yang ditanggung oleh dua kaki ni, rokok, tunduk kepada kau. Tu dalam rokok kita buat tengah buat. Kalau taklah, okeylah, subhanallah azim yang ambil sekali pun boleh, tak mau 3 pun boleh, tak nak baca pun boleh, rokok dia punya. Okey. Janji ini adalah perbuatan. Cuma rokok ni satu ibadah yang bilang usia kami rokok satu malam. Malaikat rokok dari mula dijadikan sampai hari kiamat. Kita memang tak boleh challenge lah, tapi kurang-kurang janganlah terlalu pantas bangun dari rokok. Kalau bolehlah sekali-sekali tu rokok baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi sampai 11 kali. Satu kali awak baca satu umur dalam syurga Allah. Jadi awak cuma ambil 3 je, bukit 3. Jadilah bukit 3 kalikan 17. Dan 17 rakaat. 3 kali 17 berapa? Jadilah dalam 50 betul. Umur tadi. Tapi kalau awak rajin, satu kali rokok 11 subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 11 umur dalam syurga. Satu lagi, kalau kita rajin nak, kalau lah ni cakap aja. Ini saya cakap ni macam kata orang buang itu aje lah. Mungkin mudah-mudahan ada yang fikir, tapi tak ada fikir lah, pulang tu nak buat Ikut hadis Nabi, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Juga ni hadis ni depan tu. Kalimatani khafifatani fil lisan, ringan, 2 kalimah ringan pada lidah, berat pada timbangan, besok timbang berat, dan dikasihi Tuhan Rahman. Apa dia 2 kalimah tu? Subhanallahil azimi wa bihamdi. Subhana, Maha suci Allah, wa bihamdi, dan al-azim. Segala puji bagi Allah dan yang Maha besar. Jadi kita baca subhanallah biar azimi wa bihamdi tu lah ni. 2 kalimah ni. Berat esok timbang saja. Ni kalau landa tak ada apa, tak nak baca semua pun tak apa. Kita tanam, kita dapat. Tak tanam, mungkin kita tanam yang lain. Kita berhenti. Jadi kita